selepas ini lagu kebangsaan tuan rumah Sayun Tunggal Pulka akan berkumandang. Malaysia dahulu sebagai pasukan pelawat mengekalkan 7 pemain yang beraksi ketika lawan dengan Nepal di SSI pada 25 Mac yang lalu. Selain daripada mengekalkan 7 pemain yang bermain menentang pasukan Laos dalam perlawanan terakhir. Sementara kita sedang melihat kepada Kiran Kumalimbu, bukanlah asing untuk dia menjadi penjaga gawang kepada Nepal dalam pertemuan menentang pasukan Malaysia. Dah acap kali diikutkan sebanyak 4 kali dia bermain untuk menentang pasukan Malaysia ini sepanjang kariernya. Ari Kakha sedar betapa tugasan yang begitu berat perlu dia pikul untuk memastikan bahawa ada sesuatu yang boleh dibawa pulang dalam perlawanan ini. Bagi pengendali yang berusia 48 tahun ini dan juga pernah bermain 41 kali untuk pasukan kebangsaan Nepal sejak 1995 hingga 2006. Kim Dae-yong dari Korea bersama-sama dengan rakan-rakan saudaranya Yoon Jae-yoon, Kwak Seung-sun dan juga Ko Yung-jin bertugas untuk peranan pada malam ini. So lihat kepada barisan pemain-pemain negara yang beraksi pada hari ini. Yang menariknya, Matt Davis, Stuart Wilkin, Safawi Rashid dan juga Nazmi Faiz berada dalam first 11 untuk skuad kendalian Peter Klamowski. Dia mahu mengekalkan rekod menghabiskan tahun 2025 ini dengan kemenangan. Selepas kita melihat kejayaan demi kejayaan sejak dia mengendalikan pasukan ini pada tanggal Tun, tak kira di mana anda menyaksikan perlawanan ini, sama ada di kaca TV maupun di skrin gegasi yang disediakan di tempat-tempat anda, dan anda sedang bersama-sama dengan kami, saya dan juga Nizaruddin Yusof yang akan bertugas menemani anda pada malam ini. Silakan Niza. Ya, Ji, kita tahu apa-apa yang berlaku, tapi perlawanan ini cukup penting untuk pasukan kebangsaan dan tidak mereka perlu memamerkan aksi yang menarik, memastikan kita dapat titik 3 mata. Dan kita tahu juga pasukan Nepal adalah pasukan yang berkualiti juga dan mempunyai pemain yang laju, dan saya percaya juga mereka akan memastikan ada saingan untuk memastikan pemain negara sukar untuk mendapatkan 3 mata. Baik, dimulakan oleh pengadil yang memegang lencana FIFA sejak 2012 dengan Malaysia meletakkan Haris Haikal, Ubaidullah dan juga Matt Davis di barisan pertahanan. Cools di seberang sana, Noah Lane yang akan bergandingan dengan Nazmi, dan kemudiannya kita ada Komin Ong di sebelah kiri. Kabar-kabar angin, cakap-cakap. Ada juga pilihan daripada peminat untuk melihatkan kehadiran Luqman Hakim
untuk bergandingan dengan Faisal Halim dan juga Arif Aiman di atas tidak menjadi pada game malam ini. Asal faktor-faktor yang Klamoski sendiri tahu dan juga dia ada ramuan tersendiri untuk meletakkan Safawi dan kemudiannya Arif Aiman selain daripada Stuart Wilkin sebagai penggempur untuk mencari kemenangan dalam perlawanan pada malam ini. Aiman, saya percaya juga Safawi mahu mencari kesinambungan dalam aksi yang begitu cemerlang dalam tempoh 5 minit yang terakhir ketika dengan Lau tempoh hari. 3 percubaan on target yang dapat dihasilkan dan cantik yang dilakukan oleh Dion Cole. Serangan pertama yang dilakukan, percubaan terus yang dilakukan oleh pemain daripada Cerezo Osaka itu untuk cuba mendapatkan jaringan awal buat pasukan kebangsaan. Ya, pembacaan ataupun timing yang baik di antara Dion Cole dan juga Noah lain yang membuat larian yang cukup baik. Dan kalau kita lihat balik, dia membuat larian masuk ke dalam, membuat tampanan pertama yang cukup baik di dalam kawasan kotak penalti, tapi agak lambat juga pemain di bahagian serangan Safawi, Arif Aiman dan juga Stuart Wilkin untuk membuat follow up dan terpaksa Dion Cole membuat percubaan menggunakan kaki kiri setelah agak lambat untuk pemain lain itu dah membuat bantuan untuk membuat pelanggaran tersebut. Satu percubaan yang menarik, bijak larian yang dilakukan oleh Cole untuk dia melepasi perangkap offside. Usulnya untuk menambah jumlah jaringan peribadi setakat ini dengan 6 gol dalam 36 penampilan. Back untuk seorang wingback. Cole sekali lagi. Terus buat hantaran jauh cuba untuk mendapatkan Safawi Rashid. Ada sedikit kecederaan yang dialami di situ oleh center back Nepal. Permainan diteruskan. Yang dilakukan asakan yang dibenarkan oleh Kim De-yong. Yang terus memberikan advantage kepada perlawanan ini, tidak menghentikan perlawanan. Malah pemain pertahanan Nepal tadi, saya rasa Antan Tamang yang injet, tapi dia meneruskan permainan. Wilkins untuk lalu melakukan larian lurus. Ini dia Tamang. Ya, cukup penting sebenarnya penguasaan bola di awal permainan. Dan kalau kita lihat balik, ada penguasaan yang baik daripada pemain skor kebangsaan dan mereka mampu untuk mencipta peluang dan ini satu gerakan yang baik di kawasan tepi untuk memastikan ada ruang untuk mereka pergi di kawasan yang lebih bahaya untuk mendapatkan apa-apa percubaan. Alhamdulillah hari ini tak ada hujan di Lembah Kelang. Aman dan Malam memang lebat yang memang mengganggu persiapan Nepal dan juga Malaysia. Jauh putaran yang dilakukan, tapi terus tangkapan dapat dilakukan oleh Kiran Kumar. Nepal mengatur serangan pantas menusi Sharishta. Bahaya untuk gerakan yang dilakukan ini. Sentuhan terakhir ialah dari Matt Davis untuk menghalang cross yang mahu dilakukan oleh Manish Dagdi dari tuan rumah. Nepal mendapat corner kick yang pertama perlawanan. Ya, ini hasil daripada mereka melakukan counter attack, mempercepatkan pergerakan bola dan akhirnya mereka mendapat setback menuju. Mani Kumalama akan mengambil sepakan ini di sebelah kanan Syan Azmi yang bolos sekali setakat ini. Perlawanan dengan pasukan Lau tempoh hari. Penolak berlaku yang tidak dimahukan oleh Kim De-yong. Mana kita harus berhati-hati. Satu tolakan dan kemudiannya dilarikan oleh Arif Aiman, dijatuhkan. Tapi play on kata pengadil sekali lagi. Yang ini menimbulkan sedikit tanya-tanya. Bagaimana pengadil berusia 44 tahun ini tidak memberikan free kick
apabila jelas Arif Aiman ditarik oleh Dipesh Gurung. Ya betul Ji, potensi untuk melakukan counter attack ada dalam gerakan ini dan yang jika tidak memberi sepakan percuma saya lihat mungkin pengadil ingin memberi advantage, tetapi bola itu sudah pergi di kawasan tepi dan Arif Aiman ada peluang untuk membuat gerakan menuju ke arah pintu pasukan Nepal. Ingat kepada tangan kanan Gurung itu yang jelas menolak Arif Aiman. Harian yang dilakukan pantas. So big question mark yang menyaksikan bagaimana dia teruskan permainan ini untuk Malaysia menguasai bola dan akan dihantar semula oleh Matt Davis kepada Kiran Kumalembo. So pemain kita kena play to the whistle lah dalam keadaan seperti ini. Arif Aiman jelas sedang memegang belakang pahanya. Wow. Walaupun dia dikasari di bahagian atas badan, tapi seolah-olah macam dia mengalami masalah hamstring. Ini yang tidak dimahukan. Dan bersiap sedia di situ Faisal Halim untuk diperkenalkan lebih awal dalam perlawanan menentang Nepal ini. Ya, saya percaya Ji, untuk 10 minit yang pertama jika kita tidak bersedia dalam apa juga keadaan sekalipun, ini akan berlaku. Dan kalau kita lihat balik, ya satu tolakan dan mungkin Arif Aiman ingin membuat speed ataupun burst apabila dia menerima bola, dan mungkin ini salah satu faktor buatkan Arif Aiman merasai hamstring di kaki untuk dia meneruskan permainan. Yep. So Miki bersiap sedia. Untuk diturunkan, untuk dia bermain di posisi kanan ataupun di tengah, sebab kita memiliki juga Safawi Rashid yang boleh bermain di bahagian sayap itu. Jaringan pembukaan, jaringan penyamaan dalam perlawanan menentang Laos pada 14 Oktober sebagai inspirasi dan juga kebangkitan pasukan negara yang menumpaskan Laos dengan 5-1. Dikeluar ke? Dah? Hah? Dikeluar? Oh. Kita tahu Ji, Arif Aiman kerap beraksi dan perkara begini akan berlaku terhadap pemain-pemain yang saya rasa kerap beraksi untuk kelab maupun pasukan kebangsaan, dan kita perlu menerima hakikat dan memberi rehat kepada Arif Aiman juga. Sayang, tak sampai 10 minit aksinya. Tadi saya rasa salah satu punca mungkin kerana dia burst. Dia cuba untuk melakukan pencutan. Lutut Faisal Halim pula berbalut, juga menimbulkan kerisauan. Dia attack kita punya dulu. Kita harus memberikan kepercayaan kepada Faisal Halim, yang mana kita tidak nafikan keupayaan beliau sebagai salah seorang penggempur utama pasukan negara. Penampilan kali yang ke-40 pada malam ini, 17 gol dalam poketnya. Wilkin untuk meluluskan diri, cuba untuk menjolok kepada Yonkul sebelah sana. Buat satu hantaran pantas. Dan ada sentuhan yang terakhir dari pemain Nepal sebenarnya. Wow, Deong. Apa berlaku ni? Dia memberikan goal kick saja kepada pasukan Nepal. Ya, tapi bijak Yonkul membuat quick thinking early cross untuk memastikan ada ruang di kawasan tengah. Dan kalau kita lihat balik, ada tampanan ataupun biasan daripada pemain pertahanan pasukan Nepal, tetapi peluang yang dicipta oleh Yonkul cukup baik untuk memastikan mereka pasukan bisa ada peluang untuk buat percubaan. Baik, kita juga harus move on. Kita kena terus mengatur dan juga menguasai perlawanan ini. Pasukan pelawat berjersey kuning, itu yang nak saya ingatkan. Babino, lihat siapa yang berada di tengah.
Wilkins cuba untuk menang bola. Juga daripada Nazmi Faiz Mansur. Coach dapat diatasi. Noalain cuba untuk merampas bola penguasaan pasukan negara. Sayang, Noalain dipersalahkan kali ini. Ya, memberi tekanan di kawasan hadapan saya rasa satu tindakan yang tepat untuk awal permainan ini dan ya, jika memberi pressing dengan baik dan boleh memenangi bola seperti apa yang dilakukan oleh Noalain, tetapi sayang ada foul di kawasan itu. Saya rasa boleh mencipta apa-apa gerakan atau peluang untuk pemain masa untuk mendapatkan peluang untuk membuat percubaan target ataupun mendapatkan jaringan. Ketika ini oleh Sanish Resta menukarkan ke dalam Malaysia, disegerakan oleh Wabinong untuk Safawi Rashid. Peluang untuk Safawi. Malaysia berjaya mendapatkan sepakan penjuru akhirnya. Safawi cuba untuk melakukan nutmeg sebentar tadi, tapi dapat dihalang oleh Rohit Chan. Itu salah seorang pemain yang sudah biasa bertemu dengan pasukan negara. Betul, kalau kita lihat satu lawan satu bagaimana pasukan Nepal, seharusnya Safawi perlu melihat pintu gol dahulu untuk buat percubaan. Dan kalau kita lihat balik Faisal Halim ada membuat larian di belakang sebentar tadi, tetapi sayang dia membuat larian masuk ke dalam, sepatutnya membuat larian keluar untuk memberikan Safawi peluang untuk beri pas kepada beliau. So, makanan penjuru diambil oleh Faisal Halim. Maidullah Samsul di atas untuk sama-sama memberikan support. Pasukan negara di barisan hadapan. Semula bijak terus lakukan larian. Bawi di situ. Yang kena bola pendek untuk Kurs. Tekanan terus diberikan. Noalain terutamanya cuba untuk menangis setiap bola, setiap pertarungan. Wilkins diasap dua pemain. Bola kanan pendek untuk Noalain, untuk Dion Kurs. Ada hadangan bertahan ke dalam Malaysia. Ya, cukup baik setakat ini pemain kebangsaan buat antara-antara di kawasan sempit. Dan kalau kita lihat balik banyak pergerakan ataupun gerakan menyerang bermula di kawasan di mana kedudukan Dion Kurs. Bantaran jauh tetapi bola mudah sudah pasti untuk Kiran Kumar. Hati yang bertugas ni Nizam. Saya nak cakap sikit lah. Betul Ji, boleh Macam-macam tournament dia masuk. Daripada K1 League sampailah kepada V League, Vietnam League, Chinese Super League pun dia kendalikan. Dahsyat tak dahsyat. Jokos karena untuk cuba diselamatkan. Berjaya dari Anjat Pista. Maidullah pendek untuk Arif Haikal yang terus mendapat kepercayaan Klamoski bermain selaku last man dengan ketiadaan Syarul. Nazmi Faisal Halim Noalain
pendek juga dilakukan untuk mendapatkan John Cools. Harus akan lebih bersedia tapi kena berhati-hati sebab Gillespie Jung Karki berada di situ. Weh, bahaya. Jangan buat hal. Kominong, Faisal Halim meloloskan diri dengan kaki kiri tapi dihalang oleh dua pemain. Dia cuba menang semula bola ini dari Faisal Halim sekali lagi terus untuk melakukan serangan. Tak ada ni, tak ada apa? Peluang. Tak ada orang. Haris Haikal menang dengan satu tackle yang baik dapat dia lakukan tadi ataupun Ubaidullah. Tapi ini yang kita mahukan untuk menyaksikan pemain-pemain negara terus menekan pihak lawan. Dan diperlukan oleh Kominong di kawasan tepi membuat hantaran kepada Faisal Halim yang dapat memperdayaikan seorang pertahanan pasukan Nepal. Bola itu masuk di kawasan yang lebih bahaya di kawasan kotak penalti. Dan kalau tidak balik itu ramai pemain Nepal, pertahanan pasukan Nepal yang berada di kawasan yang sepatutnya mereka tutup pemain masuk atau membuat cubaan. Rasim berjaya menangkan bola keluar. Dia macam ni tau. Dia dua, waktu belakang track. Kominong, free kick untuk Malaysia akhirnya diberikan. Ya, setelah Kominong lagi mulai ada tackling di belakang. Saya rasa ini satu permulaan untuk membuat decision yang tepat daripada pengadilan kita. So, untuk kita ya dapat kesepakan percuma. Okay, ini adalah perlawanan kelayakan yang keempat yang dia adili. Sekali lagi tugasan ini akan dilakukan oleh Faisal Halim yang mahu terus terbabit sejak di bawah masuk menggantikan Arif Aiman. Dari dia lebih awal untuk melakukan tandukan, mungkin juga dia dalam kedudukan offside. Bola yang memang dihantar di tengah-tengah. Di mana kawasan yang sepatutnya dihantar melalui sepakan percuma di kawasan tepi. Dan kalau kita lihat balik ada larian cepat sedikit daripada Tiongkol untuk buat tandukan itu. Baik. Dilakukan oleh Kiran Kumar Limbu untuk sampai kepada Noah Lain. Faisal Halim. Kali yang menarik dalam tim ini, di Malaysia lah maksud saya, adalah untuk melihat game ini sentiasa moving. Bola ini sentiasa saja bergerak ke hadapan. Dan juga tidak ada bola statik. Tapi memang saya setuju. Tapi kalau kita lihat daripada pergerakan sekarang pemain-pemain kebangsaan, mereka banyak buat hantaran-hantaran di kawasan tengah. Bulls untuk mengatasi kawalan Sumit Shrestha untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Dan sementara untuk menunggu ada peluang ataupun ruang yang lebih baik di mana kedudukan Safawi maupun Faisal Halim dan juga Tiongkol. Dan mungkin juga boleh membuat hantaran-hantaran direct kepada Safawi, tapi Safawi perlu bersedia untuk duduk dekat dengan dua center back pasukan Nepal. Dan kalau kita lihat sekarang ini memang banyak pergerakan dimulakan di kawasan tepi untuk Kominong dan juga Tiongkol mencipta pergerakan buat crossing. Barulah Azmi akhirnya dapat seseorang satu hantaran yang akan memecahkan barisan 10 pemain yang sedang berada di hadapan. Kiran Kumar bertahan ketika ini. Mereka bertahan secara berkumpulan dan juga berpasukan. Dan mereka juga tidak push up terlalu tinggi untuk memastikan ruang di belakang mereka agak sempit untuk pemain kebangsaan. Azmi untuk Noah Lain selagi tertumpu di sebelah kanan. Gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh Matt Davis, John Cools dan juga Stuart Wilkin.
dipaksakan dilakukan di situ oleh Noalen. Oh my god. Bola untuk Sapawi merembat. Percubaan on target yang pertama selepas 20 minit yang berjaya disamakan oleh Kiran Kumar. Lama dah dia tunggu dan akhirnya jatuh betul-betul di hadapan kaki kirinya untuk rembatan itu dilakukan on target. Ya, tapi tekanan yang diberikan oleh Noah lain cukup baik untuk memenangi bola di kawasan usai kawasan yang agak bahaya juga untuk pasukan Nepal. Dan apabila bola itu pergi di mana kedudukan Safawi, ya dia membuat turn dan dapat melihat juga di mana kedudukan penjaga gol dan membuat percubaan menggunakan kaki kiri yang on target dan hampir-hampir dapat menjadikan gol untuk pasukan kebangsaan. Jesi Kuning terus menguasai bola dan juga permainan. Kali ini menerusi Kobinong. Caranya sedikit rendah. Ada free kick. Tidak ada free kick. Kali diteruskan oleh Kim De Jong. Dilarikan ke hadapan di situ oleh Sumit Shrestha. Juga ada Sanish Shrestha. Juga ada Suman Shrestha dalam tim Nepal ini. Selera mara. Tapi sentiasa perlu memerhatikan di mana kedudukan Gillespie. Kerana kalau kita lihat balik apabila pemain kebangsaan ada persoalan bola, dia seorang pemain Nepal yang akan tumpu di kawasan hadapan. Tidak perlu membiarkan dia dalam kedudukan yang selesa ataupun ruang yang banyak untuk dia membuat apa-apa counter attack. Nazmi Kobinong. Wazana madu. Curling cross yang cuba dilakukan pemain yang menjadikan gol di SSI. Pas di situ Faizal Halim tindakan yang bijak. Mungkin bertindak selaku tim false nine sebab kita sekarang ini melihat kepada kedudukan attacking midfielder Sabah ini cuba untuk datang daripada belakang dan cuba untuk membantu Safawi Rashid. Jadi jika ada bola dan mereka mampu untuk masuk di kawasan yang lebih bahaya, terutama sekali di kawasan tengah pasukan Nepal, kita lihat ada triangle di kawasan itu dan ya Arif Faisal Halim dan juga Stok Wicked sentiasa berada di belakang Safawi untuk memastikan mereka boleh membuat antara-antara pendek ataupun bermain antara 1-2 di kawasan itu. Jangkos kali ini menunggu bantuan yang diberikan oleh Noalain. 3-4 nanti di dalam kawasan penalti, termasuklah dari Wilkins yang melakukan antara pendek ke bahagian tengah jadi dikeluarkan. Kita berlaku Noalain dengan Wilkins tadi. Flash by Bung Kaki melakukan gerakan solo. Depan dengan Arif Haikal. Cadangan berjaya dilakukan. Curian yang baik dapat dilakukan oleh Arif Haikal. No foul di situ. Ya, tiada bantuan daripada pemain lain untuk Gillespie membuat larian masuk di dalam kawasan kotak penalti. Dan ya, kalau kita lihat balik Arif Haikal bijak untuk mematahkan pergerakan daripada Gillespie 1 lawan 1 dan berjaya menangi bola itu dan ya, memulakan pergerakan susulan. Kawal di tengah oleh Lakan Lingbu. Minit permainan pertama. Mau mana tinggi tapi Kobinong lebih bersedia. Clearance-nya itu hanya jatuh kepada Sanish Shrestha, ditinggalkan untuk Manish Daki.
sejauh mana seriusnya kecederaan yang dialami oleh Arif Aiman ini. Dan kami cuba dapatkan update-nya bersama-sama dengan rakan-rakan yang bertugas di bawah sana tu. Memang agak kecewa lah. Baru dapat saya sesentuh bola dalam 7-8 kali kot. Ini penguasaan paling lama dilakukan oleh Nepal. Hingga sampai ke kaki Kominong. Abdullah Samsul gunakan segala kesempatan dan juga kepercayaan Klamoski untuk dia main sebaik mungkin dalam first 11 pasukan kebangsaan ini. Ya, setakat ini sedikit mudah untuk pemain tanah pasukan kebangsaan apabila mereka bertahan. Dan kalau kita lihat balik, memang ada gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain Nepal, tetapi mudah untuk pemain kebangsaan mematahkan apa-apa gerakan. Dan mereka perlu lebih fokus untuk memastikan ada gerakan yang lebih baik. Mungkin di sini ada jatuhan, tetapi play on lagi daripada Pegadil. Nadi ni tahu sikit. Tidak melihat ada kekasaran dan juga tolakan keras dilakukan oleh Rohit Chan. Ini risau sikit ni Izzah, sebab saya tengok yang baju hijau, baju biru tu cukup tinggi sungguh dia naik tu. Tapi saya tak tahu apa dia lakukan. Pasal Halim. Nazmi. Davis, Haris Haikal dan juga Baidullah sentiasa terlibat apabila bola dalam kawasan seperti ini yang dimiliki oleh pasukan Malaysia. Sampawi, Nazmi, Davis, melihat satu tangan lulus yang akan juga dilakukan pada bawah ini. Selain daripada mengharapkan ada larian dilakukan oleh rakan-rakan di atas, 8 hantaran yang dilakukan oleh Dion Cruz. Ya, masih lagi agak sukar juga pemain kebangsaan untuk membuat attacking ataupun ada penguasaan bola yang lebih lama di kawasan menyerang. Dan ya, kalau kita lihat balik pemain pertahanan pasukan Nepal agak ramai di kawasan itu, sentiasa akan menutup ruang di kawasan itu. Dan ya, perlu pemain seperti Haji cakap tadi lah, perlu pemain second man running daripada belakang untuk memastikan mereka mampu untuk mencipta ruang di hadapan dengan lebih baik, tidak kisah di kawasan tengah maupun tepi untuk membuat crossing maupun ada peluang yang lebih dekat ataupun lebih bahaya untuk buat percubaan lebih gol. Okey, ini dia Rohit Chan, pemain yang menjaringkan gol pertama ketika lawan dengan Bangladesh dalam persahabatan 13 November yang lalu sebelum disambakan oleh Hamzah Chaudhry, bintang bola sepak Bangladesh yang beraksi di Liga Inggeris. Ini ada larian dilakukan oleh Wilkins, sekali lagi cuba masuk dalam kawasan penalti, cuba untuk mengatasi pertahanan lawan, tak berhasil. Tekanan diberikan. Komino kuat sedikit tolakannya, dipintas oleh Tamang. Tamang penjaring gol penyamaan. Dalam persahabatan menentang Bangladesh itu. Sempat juga mereka adakan satu pelanan ujian. Pasukan negara memilih untuk lebih buat latihan. Tidak ada perlawanan persahabatan sebelum perlawanan dengan Nepal ini. Noalain. Demi hantaran yang dilakukan setakat ini untuk memastikan penguasaan berterusan dari pasukan negara. Faisal Halim,
Pelarian yang dilakukan di situ oleh Dion Pools. Satu visi yang baik dari Faisal Halim sebab dia dapat mengesan yang ada larian dilakukan oleh Dion Pools. Betul, selepas menerima hantaran daripada Kobin Ong, dia membuat pusingan dan dapat melihat di mana kedudukan Kobin Ong untuk membuat larian di kawasan belakang, di kawasan Papos. Ya, satu hantaran yang cukup baik. Dan ada loncakan yang baik juga daripada Kobin Ong, tetapi sayang tidak tepat. Jadi membuat kedudukan terus yang lebih laju untuk memastikan dapat membuat jaringan untuk pasukan Negara. Kedudukan dia untuk melakukan satu tandukan keras. Agak sukar sebenarnya kerana dia dikawal dengan cukup rapi. Tangan semula yang dilakukan masih lagi dalam kawasan permainan. Dikejar di situ oleh Kobin Ong. Lepas dia berjaya mengatasi Shanish Shrestha. Nepal pun main selamat ni Niza. Sebab kalau kita lihat mereka tolak dan juga membuat clearance jauh. Mengharapkan seorang saja ke atas tu. Rashbai Jokari Karki. Dan yang lain tunggu kat tengah. Ya, tapi perlu konsisten ni buat pressing di kawasan hadapan. Biarkan pemain-pemain pertahanan pasukan Nepal membuat clearance dan bila kita menangi bola di kawasan tengah, perlu mempercepatkan pergerakan bola itu sebelum pemain pertahanan pasukan Nepal menutup ruang dengan lebih kecil. Lepas di sini Ubaidullah peluang. Faisal Halim dia diasak dari belakang oleh Dipesh Gurung. Jauh naiknya Ubaidullah Samsul sebentar tadi. Kerana semula itu tidak dapat dia dikawal oleh Faisal Halim. Lintasan baik dari Nazmi. Faisal Halim onside. Minit. Wilkin. Masih saja dibayangi di situ oleh Gurung. Davis mungkin nak melakukan larian, tidak juga. Dia kekal di atas. Tangan rendah untuk Wilkins, dihantar semula oleh Dion Pools. Tandukan baik yang dilakukan oleh Kobin Ong. One-two touches daripada pemain negara. Ada kecederaan dialami oleh Shanish Shrestha. Ya, approach menyerang yang cukup baik ditampilkan oleh pemain kebangsaan. Dan kalau kita lihat balik gerakan masih lagi di kawasan tepi, Madeni membuat antaran kepada Stoke Wilkin dan Stoke Wilkin membuat antaran kepada Dion Pools, membuat crossing first touch. Dan kalau kita lihat balik, Kobin Ong daripada belakang membuat larian loncakan yang baik untuk membuat tandukan. Tapi sayang hampir saja dapat membuat tandukan on target untuk mendapatkan apa-apa jaringan ataupun percubaan daripada pemain kawasan. Dan bola itu tersasar sedikit saja di kawasan kanan di dua pasukan Nepal. Dalam pusingan kelayakan ini dia dah jaringkan 2 gol. Lawan dengan Nepal dan juga lawan dengan Vietnam. Terima kasih Ultras Maya yang terus memberikan sokongan kepada pasukan negara. Hari ini hari bekerja dan cuaca macam-macam semula yang menjadi faktor. Untuk stadium tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. So yang menonton di kaca TV dan juga di skrin Gegasi semuanya dah tak sabar ni. Tepuk meja, bangun, tolak kursi, semuanya ada. Dan inilah bagaimana kita melihat melurunya di situ Kobin Ong untuk melakukan tandukan. Karena di stadium inilah yang menyaksikan beliau menjadikan gol pertama pribadinya bersama-sama dengan pasukan kebangsaan ketika lawan dengan Timor Leste pada 7 Jun 2019. Kemudian dia di skor lawan Turkmenistan, skor lagi lawan Thailand, skor lagi lawan India.
penjaga gol simpanan. Dibawa di sini Deep Karki dan juga Bishal Suna. Jadi bagusnya setakat ini kita masih lagi mampu untuk mencipta gerakan ataupun mencipta peluang-peluang yang baik untuk mendapatkan jaringan, terutama sekali melalui crossing di kawasan tepi. Dan kita lihat balik sumbangan ataupun bantuan daripada Mat Devi dan juga Dion Kul cukup baik untuk memastikan ada kelangsungan pergerakan di kawasan hadapan untuk mereka mendapatkan percubaan ke arah tersebut. Manana diteruskan selepas rawatan yang diberikan kepada dua pemain. Kul di tengah kali ini. Safawi Rashid sempat menolak. Dan satu hantaran. Sayang kali ini. Tandukan tepat dapat dilakukan oleh Dion Kul, cuma ke arah Kiran Kumar. Dan Nepal cuba mengatur serangan. Menerusi Anjan Bista. Cross yang cukup baik. Sempurna daripada sebelah kanan yang dilakukan untuk Dion Kul. Tapi sayangnya direct sangat ke arah Kiran Kumar. Tapi crossing daripada Faisal Halim tadi cukup on point. Dan kalau kita lihat balik Dion Kul membuat larian ke hadapan dengan cukup sempurna, timing juga cukup baik untuk membuat tangkan target. Kul sekali lagi. Ada tolakan kali ini yang dilakukan ke atas pemain yang sudah memiliki 37 caps kebangsaan, 6 gol dengan pasukan negara. Sekarang ini Wilkins, dua menanti di tengah, satu cutback dilakukan, dikeluarkan Tamang dan juga Dipesh Gurung di situ. Dion Kul, Faisal Halim, Mainullah, Nazmi membantu. Baik, mulakan ini ke tengah. Dan free kick dilakukan Tamang ke atas Faisal Halim. Ya, perkara yang menyukarkan pergerakan pemain masa di kawasan menyerang, terutama sekali apabila bola itu pergi di kawasan yang lebih bahaya. Dan kalau kita lihat balik, ada dua pemain Nepal akan sentiasa memberi tekanan. Dan ini salah satu gerakan yang cukup baik, ya, larian yang baik daripada Dion Kul, hantaran daripada Faisal Halim juga cukup sempurna. Kita dapat lihat ada dua crosses, dua hantaran bintang yang sedap secukup rasa daripada sebelah kiri itu. Ya, betul. Satu untuk Kominong, satu lagi untuk Dion Kul. Kali ini Faisal Halim. Free kick lawan dengan Lau. Kali ini satu free kick terus saja kepada penjaga gol. Dakwaan untuk mengatakan bahawa Dion Kul ditolak di pengadil dan juga R2 di seberang sana. Wang Xiong Sun teruskan permainan. Belum masuk ni. Tak nampak. Ya, Di sini dulu. Sorry. agak kehadapan sedikit antara daripada Faisal Halim disebabkan cuba sebentar tadi. Dan kalau kita lihat balik Kiran Kumar, menjaga gol yang cukup berpengalaman, keluar untuk mengamankan keadaan. Ini ada banyak tim juga lah, tempat lain. Ya, Javed. Cuba dilakukan oleh Noah lain tadi. Berikan sedikit, tapi dia meneruskan dan akhirnya membuat satu hantaran jauh mencari Faisal Halim. Pada begitu itu terlalu ke dalam untuk mudah ditangkap oleh Kiran Kumar. Akhirnya dipintas baik. Sapawi ke belakang untuk Nazmi. Matt Davis mengharapkan satu lagi cross dari Dion Kul, membawa bola masuk ke tengah. Sayang. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Dion Kul.
tindakannya tadi dia memperdayakan pertahanan lawan, cuba untuk melakukan taran. Ya, setelah membuka ruang dengan baik di kawasan tepi dan mendapat bola di kawasan itu, buat larian masuk ke dalam dan cuba memikirkan bagaimana untuk membuat crossing yang lebih mudah untuk pemain-pemain di kawasan tengah untuk membuat sentuhan penyudah, tapi masih lagi pertahanan pasukan Nepal dalam keadaan yang bersedia untuk memastikan Diolko tidak punya ruang yang banyak untuk membuat crossing. Free kick diberikan kepada Malaysia. Kaki salahkan. Adalah pemain yang beraksi dengan Nepal Arms. Dia dah dimakan. Apa? Ada lari tak? Apa? Okey. Pandang itu Anjan Bista. Ke atas. Ya, dia agak sukar juga pemain masa bila bola berada di kawasan menyerang. Ya. Apabila membuat turning ada dua pemain Nepal akan masuk ruang. Dan satu cross dapatnya dilakukan oleh Matt Davis. Sentuhan penting dari Komin Ong adalah untuk penguasaan semula pasukan negara. Lagi dia kata itu ni. Tak banyak Tadi bola. dia dipersalahkan oleh Kim Dae-yong. Salah satu daripada talking point waktu rehat nanti adalah beberapa keputusan pengadil Adalah beliau. beliau. Tapi tadi kalau kita lihat balik sama-sama membuat lonjakan untuk membuat tandukan. Dan mungkin Diolko berada di belakang Rohit Chan. Itu yang saya rasa memberikan sepakan untuk memuaskan Nepal. Tapi yang ketika ini resah untuk menantikan jaringan pertama di babak pertama ini. Dan juga dalam perlawanan dengan Nepal di SSI pun jaringan menghasilkan lewat Faisal Halim untuk melakukan cross dengan kaki kirinya. Pawi cuba curi bola dari kaki lawan. Akan dapat dilakukan oleh Kominong. Mungkin tempatnya dalam kesebelasan utama bersama-sama dengan klub tergugat, tetapi untuk national team dia sentiasa ada dalam pemikiran awal jurulatih. Tekan oleh Wilkins. Rohit Chan tadi buat clearance. Leon kata pengadil untuk Diolko. Tolakan ke tengah. Faisal Halim mencari ruang membuat percubaan. Memang niat Nawaitunya cuba melencongkan bola itu di sebelah kiri. Penjaga gol Kiran Kumar. Tapi tak cukup power Niza. Ya, ini Namun percubaan yang baik dari Faisal Halim. sepatutnya berlaku Kalau atas dengan lebih terang situasi begini kerana apabila Diolko memenangi bola di kawasan tengah dan tidak tunggu lama mempercepatkan pergerakan bola buat antaran kepada Faisal Halim yang berada di kedudukan yang baik, yang ruang yang baik di kawasan hadapan dan membuat tampanan menggunakan kaki kanan dan melihat penjaga gol dan cuba membuat pressing. Okey, datang lagi di sini. Datang lagi Diolko untuk Lebat je lah. Stuart Wilkin membuat hantaran. Ish, aduh.
tak cukup tinggi sangat ni. Kerana dia tidak melihat ke arah tengah. Tetapi ada sentuhan yang dilakukan oleh Shanish Resta. Ubaidullah. Nazmi melakukan percubaan. Walaupun dia pernah lakukan rembatan daripada jarak jauh ketika bersama-sama skuad remaja dahulu di stadium ini, tetapi rembatan itu terlalu tinggi dan satu lagi kecederaan. Situasi kecederaan yang sering dialami oleh pemain-pemain Nepal yang sudah tidak beraksi bersama-sama dengan klub mereka kerana liga mereka sudah pun lama berakhir. Dapat anda lihat sendiri Niza dan juga para penonton, sebenarnya pemain-pemain Nepal ini tak cukup cergas. Mereka sering nampak kepenatan. Inilah antara perkara yang perlu kita exploit. Mungkin juga untuk menghabiskan masa untuk ditamatkan dan mungkin kalau kecederaan juga dan mungkin juga tidak 100% fit, tapi untuk perlawanan international seperti ini ya, perlu sentiasa bersedia, tidak kisah pemain Kelantan ataupun pemain Nepal. 3 minit yang dilanjutkan di separuh masa yang pertama milik mutlak pasukan pelawat Malaysia, dari Faisal Halim, dari Komin Ong, dari Dion Kools, dari Sapawi Rashid. Dia ada 4 percubaan yang menarik. Kita boleh lihat dan juga analisis bersama apa perlu lagi dilakukan. Betul, ini best chance of the game. Cross ini memang menirukan antara goalkeeper dengan pemain pertahanan. Nazmi untuk Faisal Halim untuk mengatasi zona pemain pertahanan, 2 yang nanti di belakangnya dan 1 hantaran ke tengah dapat dikeluarkan oleh Rohit Chan. Komin Ong ke Fapos. Mike Davis jauh naik ke atas. Noah Lane. Satu terupas yang baik dari Matt Davis, dilambungkan dan menukar dari Kodepawi. Dia dah berbelakang Sedikit off balance. Tapi saya suka melihat satu terupas ini dari Noah Lane. Ya, satu gerakan yang baik, mencipta peluang di hadapan oleh Noah Lane dan juga Matt Davis, dan through ball juga cukup sempurna untuk Matt Davis membuat crossing first touch, dan apabila menghantar bola itu di kawasan belakang, kita lihat Sapawi cuba membuat lonjakan tetapi mungkin tidak cukup tinggi untuk dia membuat sambungan dan cuba membuat tandukan ke arah field goal. Sayang, satu gerakan yang baik, peluang yang baik juga untuk Sapawi mendapatkan jaringan yang pertama pada malam ini. 72 caps, 22 gol. Bayangkan, itu statistik daripada Pawi, wakili pasukan kebangsaan ini daripada skuad remaja lagi. Jaringan terakhirnya bertemu dengan pasukan Filipina pada 4 September 2024. Lawan Nepal pun dia pernah skor juga 2 Jun 2019. Baik, itu dia penamat babak yang pertama. Belum ada rezeki untuk melihat jaringan. Biarpun percubaan demi percubaan dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia dalam perlawanan ini yang bertindak selaku pasukan pelawat, menyaksikan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Nepal 0, Malaysia 0. Jumpa lagi selepas ini.